Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Sharifah binti Syafi'i akan mengajar mengenai satu topik yang kita belum belajar, iaitu topik bencana alam. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita pergi jauh, sebelum kita mengupas mengenai apa itu bencana, semualah kan. Jadi kita perlu tahu dulu kenapa kita belajar topik bencana alam ni. Apa tujuan dia? Tujuan dia tak lain tak bukan kita sukarelawan ni perlu tahu secara lebih terperinci mengenai apa itu bencana sebenarnya, dan bencana ni macam mana, apa jenis-jenis bencana, dan juga apa tindakan yang perlu kita ambil, tindakan keselamatan yang perlu kita ambil setelah menghadapi bencana. Baik kita sebagai sukarelawan selaku selaku pertubuhan yang membantu orang lain, dan juga ataupun masyarakat sendiri, ahli keluarga kita ke yang menghadapi bencana, masyarakat sekitar kita ke yang menghadapi bencana, ataupun masyarakat lain yang memerlukan bantuan kita, sukarelawan. Jadi apa itu bencana sebenarnya? Bencana adalah satu peristiwa atau satu situasi yang berlaku secara tiba-tiba, dan benda ni berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu lah, sama ada faktor kita sendiri ke, manusia itu sendiri ke, ataupun faktor semula jadi tanpa perlu kita buat. Ia berlaku secara semula jadi. Jadi itu adalah bencana sebenarnya. Dan jenis-jenis bencana ni apa dia? Adakah bencana ni tsunami saja ke? Tsunami itu betul bencana, tapi gempa bumi, tanah runtuh, banjir, kemarau juga satu bencana. Maksudnya kemarau, kalau kemarau yang sangat kita fikir kemarau ni tak ada hujan, satu keadaan yang kering kontang. Tapi adakah itu bukan bencana? Satu bencana sebenarnya bila keadaan kemarau yang sangat teruk. Kalau just tak ada hujan, just biasa-biasa je panas, itu bukan kemarau. Tapi kalau kemarau yang teruk, setahun tu hujan memang sikit gila, sepatutnya hujan banyak kan. Kita negara khatulistiwa yang menerima hujan melebihi 2,500 mm per tahun, dan tiba-tiba tahun tu kurang daripada tu. So itu membawa maksud kita sedang menghadapi bencana kemarau. Jadi kemarau, bangunan runtuh, tanah runtuh, gempa bumi, banjir, itu adalah bencana. Jadi setiap bencana ni kita perlu tahu apa tindakan yang patut kita buat. Bila menghadapi bencana, tak adalah kita terpinga-pinga. Bila berlaku bencana je, kita perlu tahu apa yang kita buat. Baik, contoh saya ambil kat sini adalah bencana banjir. Sebelum berlaku banjir, kita perlu tahulah, kita kena dapatkan maklumat banjir di tempat kita. Pastikan sistem amaran banjir yang ada, periksa dulu longkang supaya tak tersekat, periksa saluran najis dan pastikan itu tutup. Dapatkan maklumat pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana. Dan kemudian semasa banjir pula, kita kena dengar pengumuman radio, bersedia dengan peralatan kecemasan. Jika kalau diarahkan supaya berpindah segera, kita kena buat. Kita jangan keras kepala. Kita kena sentiasa peka kepada dengar arahan. Dan juga semasa banjir, kita cuba tengok di slide tu, di luar rumah, pergi ke tempat lebih tinggi, jangan bersesiar di kawasan banjir, jangan sentuh mana-mana kabel, awasi kanak-kanak ada bermain di kawasan banjir, jangan minum air banjir, dan juga semasa banjir dalam kenderaan, jangan terus mengharungi. Itu sangat bahaya. Jangan mengharungi. Kita pandu kereta, kita harung saja air itu. Jangan, itu sangat membahaya. Jangan mengharungi air. Jangan sesekali mengharungi air. Dan jika kenderaan terhenti dan gagal dihidupkan keluar, kunci dan pergi ke tempat yang selamat. Ikut laluan yang ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang atau berbahaya. Selepas banjir, kita kena dengar juga pengumuman radio dan tunggu arahan pihak berkuasa. Jangan kembali ke rumah sebelum dibenarkan.
Kemudian kita kena beri bantuan kepada jiran atau golongan kurang upaya dan istimewa, periksa rumah, lihat tanda-tanda kekal atau mendapan yang mungkin berbahaya. Jangan terus masuki rumah yang masih dibanjiri air. Berhati-hati terhadap bahaya yang tersembunyi. Semasa memasuki rumah pula, kita perlu pakai kasut atau selipar. Periksa kerusakan dinding tu, lantai pintu, perhatikan silin rumah dan plaster dinding. Periksa tanda-tanda kehadiran binatang buas, ular ke, jangka, kalajengking ke, lipan ke, kan mesti hujan, mesti ada haiwan-haiwan berbisa macam tu, mesti ada. Jadi kita kena alihkan halangan yang bersepah dan kayu-kayu yang ada supaya kita selamat bila kita masuk dalam rumah tu. Kemudian periksa ancaman bahaya ni. Periksa paip yang mungkin ada bocor saluran paip kita, mungkin ada bocor masa banjir. Periksa wayar perkakas elektrik, kita takut ada short nanti kan. Kalau kita masuk kita terus buka, kita risau takut ada short, kebakaran dan sebagainya. Periksa kehadiran bahan-bahan batu bakar, petrol, minyak tanah, diesel dan sebagainya. Buang bahan-bahan makanan yang terendam. Periksa sebarang kerusakan tangki septik. Laporkan segala kerosakan kemudahan awam. Bekalan air, kalau kita dapati ada kerosakan, kita kena laporkan. Dan juga itu saja yang kita belajar hari ini. Kesimpulannya, apa yang saya nak buat, kita sebagai sukarelawan ataupun kita mangsa kepada bencana, kita patut tahu tindakan yang apa yang kita perlu lakukan. Kita kena pasti dulu apa bencana kita hadapi, banjir ke, hujan lebat ke, tanah runtuh ke. Jadi lakukan tindakan keselamatan yang sewajarnya, yang sepatutnya kita lakukan supaya kita selamat. Kalau kita tak lakukan tindakan keselamatan, nyawa kita mungkin akan terkorban. Jadi, tindakan keselamatan ni penting supaya keselamatan kita terjamin. Supaya keselamatan anak-anak, supaya keselamatan ibu bapa kita, supaya keselamatan jiran-jiran kita selamat. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.